Jonathan Herrera. Itu nama penyerang baru Johor Darul Takzim yang telah pun dibawa masuk untuk memperkasakan jentera serangan mereka menjelang kempen Liga Super Malaysia 2021 dan yang lebih penting kempen Liga Juara-Juara Asia 2021. Pada mulanya, JDT dan juga TMJ sendiri mengumumkan bahawa Carmelo Sanvezi yang akan dibawa masuk untuk menggantikan Diogo Luis Santos selaku penyerang utama mereka. Tetapi Carmelo membuat keputusan untuk kekal di Mexico pada ketika ini dan pemain yang seterusnya dipilih sebagai pengganti Diogo adalah Jonathan Herrera. Dan dalam episod Match Stats kali ini, kita akan melihat sudut gaya permainan Jonathan Herrera sebagai seorang pemain, apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki beliau dan bagaimana beliau akan digunakan oleh pasukan Johor Darul Takzim. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Jadi, apa kualiti yang dimiliki oleh Jonathan Herrera? Penyerang jenis apa yang boleh kita label Jonathan Herrera? Kerana hakikatnya sebelum ini, JDT pernah menggunakan pelbagai jenis penyerang daripada Argentina. Kita ada Luciano Figueroa yang merupakan target man yang klasik. Kita mempunyai Juan Martin Lucero yang juga mempunyai sedikit sebanyak target man punya peranan tetapi banyak juga drop menjadi attacking midfielder. Kemudiannya ada Jorge Pereira Diaz yang mampu beraksi di mana-mana di bahagian front three untuk pasukan Johor Darul Takzim. Tetapi Jonathan Herrera ni pula adalah seorang pemain yang mempunyai persamaan dengan Diogo dari segi corak permainan. Kualiti yang dimiliki oleh Diogo yang betul-betul diketagihkan oleh pasukan Johor Darul Takzim bukan saja kemampuan beliau untuk memegang bola, untuk menerima bola di dalam kotak penalti, tetapi juga kebolehan Diogo untuk turun ke bawah sedikit dan membuka ruang buat rakan-rakan sepasukannya yang beraksi di bahagian sayap. Kita lihat saja aktiviti map beliau untuk pasukan Central Cordoba musim lepas, bukan untuk San Lorenzo musim 2019-2020. Kita boleh lihat aktiviti map beliau bukan terlalu fokus di kawasan kotak penalti saja. Jonathan Herrera cukup selesa turun ke bahagian kiri, turun ke bahagian kanan, turun ke bahagian tengah juga untuk membantu pergerakan bola dan transition bola dalam pasukan dalam memastikan bahawa rakan-rakan pasukan di bahagian sayap dapat menggunakan peluang tersebut dengan efektif. Kita lihat juga statistik dari segi goals, assist dan juga goals plus assist. Untuk goals, musim lepas beliau menjaringkan 6 gol dan ini meletakkan beliau di tangga ke-17 di pentas bola sepak Argentina, Liga Pertama, Division Pertama. Assist pula, 4 assist, meletakkan beliau di tangga ke-7. Beliau antara penyerang yang banyak melakukan assist dan jika kita gandingkan kedua-dua faktor tersebut, goals dan assist, 10 goals and assists in one season meletakkan beliau di tangga ke-9. Carlos Tevez untuk pasukan Boca Juniors hanya melakukan 11. Jadi hanya satu saja lebih daripada Jonathan Herrera. Itu kemampuan sebenar beliau. Bukan saja sebagai seorang penyerang yang mampu menjadi individu paling penting di bahagian hadapan tetapi juga dari segi menjadi seorang individu yang menjadi pseudo playmaker buat pasukan untuk membantu rakan-rakan pasukan di bahagian sayap. Dan itu kualiti utama yang mungkin dilihat oleh Johor Darul Takzim dalam proses mengenal pasti Jonathan Herrera sebagai pengganti terbaik untuk Diego dalam sistem yang digunakan oleh Benjamin Mora. Jadi kita lihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Jonathan Herrera sebagai seorang pemain dan untuk melihat dua-dua sudut pandangan ini, kita menggunakan data dan analytics daripada Smarter Scout. Smarter Scout adalah sebuah company data dan analytics yang berpangkalan di Eropah yang menggunakan data dan memberikan rating seperti FIFA kepada setiap pemain dalam beberapa kriteria yang berbeza. Jadi tidak menggunakan data dan melihat 7 touches ataupun 8 crosses. Mereka menggunakan data untuk melihat keseluruhan sebagai seorang pemain dan kemudiannya memberikan rating-rating yang hampir sama dengan rating yang korang tengok dalam game FIFA ataupun Football Manager. Berdasarkan 0 to 100, mereka akan beri rating untuk beberapa kriteria yang berbeza. Jadi kalau kita lihat Jonathan Herrera, berdasarkan Smarter Scout, kekuatan yang dimiliki beliau adalah dari 3 sudut pandangan yang berbeza. Yang pertama, shots. Smarter Scout punya rating untuk shots kualiti beliau adalah 80 daripada 100. Smarter Scout juga memberikan rating 97 untuk dribbling. Dan ini perkara yang tadi kita nak sebut kerana kualiti yang dimiliki
oleh Jonathan Herrera sebagai seorang pemain yang beraksi di bahagian hadapan adalah kebolehan untuk turun ke bawah, menerima bola dan menggerakkan bola tersebut sebagai seorang individu seperti yang sering dilakukan oleh Diogo sendiri untuk pasukan Jodra Takzim. Turun ke bahagian kiri, menerima bola daripada fullback dan kemudiannya melakukan dribbles ke dalam kotak penalti, membuka ruang untuk pemain di bahagian sayap. Smarter Scout juga memberikan rating 90 untuk kebolehan Jonathan Herrera menerima bola di dalam kotak penalti. Dan itu juga menunjukkan dimensi berbeza Jonathan Herrera sebagai seorang penyerang. Bukan saja turun ke bawah, tetapi di dalam kotak penalti juga cukup fungsional. Kalau kita lihat shot map beliau untuk musim 2019-2020 di pentas bola sepak Argentina, kita boleh lihat majoriti percubaan yang dilakukan oleh Jonathan Herrera adalah dari dalam kotak penalti. Dan di sini salah satu lagi perkara menarik yang boleh kita lihat. Kerana hakikatnya di atas kertas, Jonathan Herrera dilabel sebagai pemain yang berkaki kanan. Tetapi menurut shot map ni, beliau juga cukup selesa melakukan rembatan dengan kaki kiri. Ini menunjukkan keselesaan beliau dalam menggunakan kedua-dua kaki, bukan saja untuk menggerakkan bola dan mencipta peluang, tetapi juga untuk melakukan rembatan dan menjaringkan gol. Apa pula kelemahan yang dimiliki oleh Jonathan Herrera? Kekuatan kita dah tahu hampir sama dengan Diogo, kekuatan yang dimiliki beliau. Kelemahan beliau adalah menurut Smarter Scout daripada 3 perspektif berbeza juga. Untuk aerial, kebolehan di udara, di sini Diogo mempunyai kelebihan kerana Diogo dengan fizik beliau 1.82 meter jelas mempunyai kebolehan untuk memenangi bola dalam situasi perebutan di udara. Tetapi dengan ketinggian 1.75 meter, Jonathan Herrera kurang efisien di udara dan menurut Smarter Scout punya rating hanya 41 daripada 100. Tetapi ball retention ability beliau juga hanyalah 29 daripada 100, manakala untuk disruptions dari segi recovery, tackles, interceptions, untuk kesemua kriteria ini, rating yang diberikan kepada Jonathan Herrera hanyalah 11 daripada 100. Dan untuk kita melihat rating ini, kita convert kepada actual on-ground statistics. Kita lihat secara purata musim lepas, Jonathan Herrera hanya memenangi 1.8 perebutan bola di udara secara purata setiap 90 minit. Nombor yang cukup rendah sebenarnya kerana sebagai seorang penyerang, sudah tentu anda banyak menerima bola di udara dan hakikatnya Jonathan Herrera hanya memenangi 1.8 aerial duels per 90 minutes. Possession losses 11.43. Ini berkait rapat dengan ball retention yang sebentar saja tadi kita sebut, iaitu rating beliau adalah 29 daripada 100, maknanya menunjukkan bahawa Jonathan Herrera bukan seorang pemain yang efisien dalam mengekalkan kawalan bola dan kita boleh lihat secara purata setiap 90 minit beliau akan hilang bola 11 kali. Ini adalah salah satu faktor daripada kerana beliau banyak mengambil risiko untuk melakukan dribbles di atas padang. Dan untuk recoveries juga secara purata setiap 90 minit hanya 1.73. Jadi bukanlah seorang pemain yang rajin ataupun efisien dalam melakukan recoveries, interceptions dan juga disruptions di atas padang. Jadi itu adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Jonathan Herrera. Hakikatnya Jodra Takzim memberi prioriti kepada gaya permainan mereka dan memilih seorang pengganti kepada Diogo berdasarkan apa yang diperlukan di atas padang, bukan saja untuk individu tersebut tetapi juga untuk rakan sepasukannya, terutamanya yang berada di bahagian sayap, Gonzalo Cabrera dan Safawi Rashid. Saya cukup tidak sabar untuk melihat aksi Jonathan Herrera di atas padang. Kalau korang ada pemain import Liga Malaysia baru yang korang tak sabar nak tengok beraksi di atas padang, siapa pemain tersebut dan kenapa?